Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan sedikit bimbingan tentang teori dan model komunikasi. Okey, yang first sekali, teori komunikasi itu bermaksud satu teori atas kelompok, iaitu kolektif for wisdom, yang didapati dalam keseluruhan teori yang berkaitan dengan proses komunikasi. Itu dikatakan oleh Little John pada tahun 1986. Fungsi teori komunikasi juga berfungsi untuk menyusun dan membuat rumusan mengenai suatu pengalaman. Ia juga mengembang dan membangunkan ilmu sesuatu disiplin. Teori itu juga membantu serta menyokong sesuatu ramalan. Okey, teori-teori komunikasi itu terbahagi pada 5 teori. Teori am, teori konseptual, teori makro, teori khas, teori simbiotik. Teori am yang melibatkan komunikasi dari pelbagai aspek. Aplikasinya adalah secara umum dan meluas. Ia juga memberikan penerangan yang melibatkan komunikasi, tidak terbatas pada satu tempoh masa. Teori am tu dia boleh meramal fenomena komunikasi. Okey, sebagai contoh, teori maklumat dan teori difusi. Teori konseptual menerangkan fenomena komunikasi dalam skala yang kecil. Maksudnya dia menerangkan aspek komunikasi itu pelbagai konteks, tetapi tumpuan pada suatu aspek komunikasi seperti mesej, saluran dan ciri komunikator. Maksudnya orang yang berkomunikasi itu. Okey. Setelah itu, dia juga melihat komunikasi sebagai sesuatu yang terbatas dan berfokus kepada fenomena yang khusus. Sebagai contohnya, teori ketidakpastian. Teori makro merupakan melibatkan konteks yang besar. Dia mengikut konteks antara perseorangan, kumpulan kecil, publik, organisasi, massa dan antara budaya. Ia juga wujud banyak teori konseptual kerana aplikasinya banyak dipengaruhi oleh konteks. Contohnya teori penanaman. Okay. Untuk model komunikasi ialah merupakan satu gambaran mudah atau ringkas untuk menerangkan maksud komunikasi. Model-model komunikasi terbagi pada dua, iaitu model linear dan model transaksi. Model linear itu adalah satu hala daripada sumber kepada penerima. Model transaksi pula merupakan dalam bentuk dua hala kepada penerima. Dia ada maklum balas maksudnya. Lepas tu untuk model-model komunikasi dia ada bahagi pada 9 jenis model komunikasi. Itu model SMRCR, model Bellow, model Shannon-Weaver, model Laswell, model Leary, model keyakinan, kesihatan, model komunikasi King, model komunikasi kesihatan, model Sakrum, model komunikasi partisipasi. Okay, untuk model Laswell itu pada 1948, dia adalah satu yang berbentuk pernyataan, who say what to whom, what channel with what effect, ataupun maksudnya macam siapa yang berkata apa kepada siapa, melalui saluran mana, dengan kesan apa. Untuk model Shannon pula, model yang melihat komunikasi sebagai proses pemancaran mesej. Dia melibatkan 4 unsur utama, iaitu sumber, mesej dan saluran penerima. Okey, untuk model SMCR itu model Bellow, dia ada daripada sumber, mesej, saluran dan penerima. Tapi di setiap aliran ni mesti mempunyai gangguan. Okey, sekian, terima kasih.